mengaku saya tengah kawan dengan dia, tengah kenal hati budi masing-masing. Itu pertama kali saya keluar berdua dengan dia untuk pergi konsert. Saya tak buat benda-benda yang salah. Dia pergi tengok konsert. Nak je konsert? Okey, boleh, nanti boleh ke kalau kita pakai sedundun? Kadang-kadang saya terasa hati dengan netizen yang duduk dengan kawan saya. Tapi saya pelik orang membuat penilaian. Dia penyayang. Dia sendiri ada kakak OKU yang daripada lahir tak boleh berjalan, dan dialah orang yang menjaga dia, yang mandikan dia setiap hari. Boleh diharap penyayang, penyabar, seorang yang boleh terima saya seadanya. Itu yang sebenarnya ada pada Sarah dulu. Kadang-kadang ada benda-benda yang buatkan saya rasa macam dia ni datang daripada mana ni ya? Sebab saya boleh ajak dia pergi kubur, duduk depan kubur, tak ada masalah pun. Sebab cakap, dan saya selalu cakap, kalau if you nak cakap apa pun tentang Sarah, let's go ahead. Cuma kalau boleh janganlah ada perbandingan. Of course lah, tak ada orang suka diperbanding-bandingkan. Tak ada, saya pun tak suka. So dia cakap, tapi dia cakap, tapi kalau ada persamaan-persamaan tu, I nak tahu apa. Sebab contoh dia cakap nak tahulah Sarah buat apa, benda-benda yang best. Sebab dia boleh ikut, dia try tu buat nak bagi kita happy. So benda tu lah yang saya rasa macam kadang-kadang ya ke? Ada persoalan tu kan, ya ke? Tapi mesti ada sebab juga kan. Kalau betul, alhamdulillah, benda-benda macam tu lah. Tapi tengok masa berjalan macam mana, ada ke? Kalau ada, alhamdulillah. Gosip sikit. Wah, tiba-tiba semakin berani membawa seseorang pada lakmat tu kan. Kamu nanya. So kamu nanya ni. Bawa siapa? Confirm lah tu, bawa Cik Watinya. Apa dia? Itu kan. Sebab dulu kalau sorok-sorok orang marah. Kak Nana pun cakap jangan sorok-sorok. Saya tak ada sorok Kak Nana. Bila time begitu dah beritahu. So daripada tu hari pun saya mengaku saya tengah kawan dengan dia, tengah kenal hati budi masing-masing. Dan bila keluar tu saya cakap, berani saya dah macam contohnya nak pergi konsert. Sebab itu pertama kali saya keluar berdua dengan dia untuk pergi konsert. Sebelum-sebelum tu saya akan ada kawan-kawan lain. Macam contoh nak pergi tu hari, malam tu pasal bagi last minute juga tiket tu. Kawan saya tak jadi nak pergi. One day or 2 days before tanya dia, kalau kebetulan dia pun tak ada kerja, kena pergi sekali tu. So masa nak pergi dulu cakap dah, ni ngeri ni aku ni. Ngeri ni. Masuk-masuk pula ngam-ngam masuk pintu depan pula tu. Orang semua tengah tengok. Tapi itulah bukanlah risiko. Memang dah agak orang akan bercakap benda tu. Tapi saya tak buat benda-benda yang salah. Saya pergi tengok konsert. Tapi kalau selebihnya mesti ada anak sebenar-benarnya lah. Sebenarnya akan selalu ada anak pergi makan ke apa ke. Semua jelah nak bawa anak pergi konsert pula kan. So itu first time yang keluar berdua lah dengan yang keluar untuk pergi konsert. Pakai baju sedundun tu pun plan ke? Okey, saya beritahu je lah, dia ni memang suka pakai sedundun. Konsepnya dia macam begitulah agaknya. Jadi macam nak je konsert? Okey, boleh, nanti boleh ke kalau kita pakai sedundun? Okey, boleh layan kan. Ada perasaan care ataupun peduli dengan kata-kata netizen di luar sana? Terkesan dengan dia? Kadang-kadang terkesan. Kadang-kadang saya terasa hati dengan netizen yang duduk dengan kawan saya. Tapi saya pelik orang membuat penilaian, mungkin daripada yang lepas. Tapi siapa kita untuk menilai orang? Itu satu. Sebab kita ni bila kita nak menilai orang tu, kita pun sendiri takut sebenarnya apa yang bakal berlaku ke depan untuk kita sendiri. So kadang terasa hati, kenapa orang cakap macam ni, macam ni. Sebab kita contoh membuat penilaian pada seseorang tu, kadang-kadang kita akan base pada orang yang paling dekat dengan kita, yang kita percaya. So penilaian pada dia berlaku daripada mak saya sendiri. So mak saya yang menilai dia. Jadi bila mak saya menilai yang baik-baik tentang dia, dan saya pun tahulah, saya berkawan dengan dia, saya tahulah. Of course saya maksudnya kuat untuk mengatakan yang insya-Allah dia ni okey ni. Tapi orang luar based on pas ke apa ke, dan macam akan membuat perbandingan. Itu tak boleh, tak okey kan. Sebab Sarah saya dah letak dekat satu tempat yang paling best dah pun. Dan sampai ke hari ni pun saya masih lagi mencari-cari hari yang
saya tak ingat dia. Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Dan saya pun boleh bercakap dengan dia tentang ini pun. Bila ada orang yang datang kepada kita, dah pasti ada sebab-sebab dia. Dan zalim lah kalau saya tak menghargai orang tu. Saya tak tahu ke depan ni macam mana. Dan saya tak tahu siapa-siapa yang bakal datang dalam hidup saya kan. So mana yang tengah ada, lagi pula orang yang paling kita percaya, mak kita, boleh yakin ke kita. So itu dah jawapan paling besar dah untuk saya kan. Tapi kadang netizen lah bila cakap, saya macam jadi tak faham. Ada yang lain tu macam okey pula kan. Maksudnya aku dah maksud contoh, tak nak ambil macam satu ni pula perbandingan. Tapi orang tu kahwin okey pula macam tak Anita Bahrul. Anita tu lah kan. Okey je kan. Bila bab saya jadi macam Kontrol. tak boleh. Kau kena kawan dengan dia. Macam ni alhamdulillah baru-baru ni pun anak Zainal, alhamdulillah seronok saya tengok kan. Kahwin, alhamdulillah. So benda baik. Tapi kalau bagi kat saya je mulalah macam ni. Negatif lah macam oi dia ni dah berfikir ke tak ish. Dan mungkin ramai orang tak perasan sebenarnya. Dia dah start bertudung daripada 8 bulan 2 2022. Dia dah nak masuk ni dah nak ujung bulan 1 dah. Almost setahun dah. Bukan satu benda yang kita nak kedepankan sangat. Sebab dia yang nak berubah, nak pakai tudung, nak cuba menutupi kan. Tapi kita berapa ciri-ciri lain yang membuatkan dia penyayang. Macam selesa dengan wanita. Saya sangat selesa dengan dia. Sangat selesa. Dia penyayang. Dia sendiri ada kakak OKU yang daripada lahir tak boleh berjalan, dan dialah orang yang menjaga dia, yang mandikan dia setiap hari. So saya melihat satu benda yang macam contoh, kita dalam pasangan mesti kita takut kan, nanti bila satu hari kita sakit, boleh tak pasangan kita jaga kita. Tapi kalau bila saya tengok sekarang ni ada satu contoh yang dia boleh jaga kakak dia daripada kecil lagi. Dia kena dukung kakak dia, kena mandikan dia. Boleh tengok kat Instagram dia yang dia panggil Kak Ngah. Dia yang mandikan, dia yang buatkan itu ini, pasukan berak orang tu. Saya fikir yang di mata orang nampak macam ush, tapi kat rumah boleh buat benda macam tu. Sebab saya selalu borak dengan Sarah apa tau, Bu, one day kalau salah seorang daripada kita sakit, kita kena jaga tau. Okay, I will. Maksudnya benda tu yang paling saya takut dalam kehidupan. Kita mampu ada banyak duit, rumah besar, ada itu ini, tapi bila kita sakit, kita tak nak benda lain pun. Kita nak ada orang duduk sebelah kita. Lagi-lagi orang yang paling kita sayang, jaga kita, itu. So saya Syuib dah kenal ke dengan Cik Wati tu? Maksudnya dia dah pernah dah pernah berjumpa ke? Dah kerap berjumpa ke? Anak-anak selesa ke? Anak-anak selalu jumpa dia. Panggil apa? Panggil aunty. Panggil aunty. Daripada dulu pun. Lima anak macam mana? Takat ni. Sangat okey. Dia sayang lah aunty dia. Dia sayang aunty dia. Dia merasakan yang pernah Talita pernah cakap, sukalah peluk aunty macam peluk ibu. So benda situ kita akan rasa macam kita tak paksa dia cakap. Kita tak minta dia cakap. Kita tak minta dia convince mak bapak kita. Tak. Tapi dia sendiri yang tiba-tiba hati tu baiklah. Dan dia pernah cakap dengan saya, kenapa orang tak suka aunty? Padahal aunty baik je. Orang tak faham kan macam orang tengok aunty dulu mungkin aunty seksi. Tapi sekarang aunty dah pakai tudung, apa masalah dia macam. Kenapa orang nak judge aunty macam tu? Padahal kita kenal aunty, kita tahu aunty macam mana. Semua macam tu saya tak paksa orang cakap. Benda tu lah maksudnya. Bila mana seseorang tu ikhlas berbuat sesuatu, keikhlasan tu akan sampai sendiri pun. Saya tak boleh create, saya tak boleh paksa, saya tak boleh nak bentuk pun. Dia akan terjadi sendiri. Dan bila terjadi sendiri, of course itu baik untuk dia lah. Ada tak rancangan ke arah penyatuan Tuhan? InsyaAllah. Kalau saya boleh cakap ni, insyaAllah. Sebab ada. Sebab kalau ikutkan mak saya macam mana suruh cepat penuh, mak sabar lah. Sebab mak saya tu duk fikir Ayash. Sebab Ayash dah makin besar. Lepas tu dia pun cakap dia punya tugas sudah
nak settle jugalah. Pasal mak saya cakap memang dia nak jaga daripada kecil tu, sebab susah nak jaga kan. Alah, nanti Ayas tu dah start pandai jalan, kau ambil lah, kau jagalah balik. Sekarang ni Ayas dah start pandai jalan. Dan Wati pun tak ada masalah pun. Dan dia pernah jaga Ayas pun masa demam. Dia pernah jaga Ayas masa demam 4-5 hari. So kan sasaran So mungkin raya ni berdua dah. Raya ni kan amin. Amin. Tahun ni Kalau ramai juga artis yang nak kahwin. oh ya. Allahu alam. Raya yang sempurna. Wow, kan seronok juga kan. Wow. Tak tahulah. Lagilah. Wallahu alam. Tak pasti lah. Tak pasti lagi. Kau nak buat diam-diam juga baru nak ni. Tak, saya kalau ni betul saya akan beritahu. Saya akan beritahu pasal nak jemput kawan wartawan. Nanti kan kawan wartawan cakap nak ajak. Dia mana? Dia orang Perak. Orang Perak. Tu kampung lah ke kampung asal kan? Ya. Alhamdulillah agak pandai masak. Pandai masak. Lo apa suka tu pernah masak? Macam-macam dia pandai masak. Dia ada berniaga. Seorang wanita independen. Seorang yang boleh diharap. Itu yang luar biasa lah. Boleh diharap, insyaAllah. Dia bukan nak membezakan ataupun perbandingan lah. Mungkin apa sisi-sisi sifat dia yang menunjukkan juga kepada Allah. Sama macam mana? Yang sama. Dia boleh diharap, itu saya suka. Boleh diharap, penyayang, penyabar, seorang yang boleh terima saya seadanya. Itu yang sebenarnya ada pada Sarah dulu. Sebab saya cakap saya biasa-biasa je, ada banyak kurang. Tapi bila macam tu dulu Sarah boleh terima apa saja kekurangan saya, sama juga dengan ni. Alhamdulillah so far boleh terima kekurangan saya. Dan kadang-kadang ada benda-benda yang buatkan saya rasa macam dia ni datang daripada mana ni ya. Sebab saya boleh ajak dia pergi kubur, duduk depan kubur, tak ada masalah pun. Sebab cakap kita hidup dalam realiti kan. Dalam realiti tu maksudnya memanglah dia ni kehilangan orang yang dia sayang. Lepas tu bila dia tak ada, dia still sayang, dia still rindu. Itulah realitinya. Sebab dia memang macam tu. So dia faham. Dia tak boleh nak halang apa benda tu. Dan saya cakap kalau if you nak cakap apa pun tentang Sarah, let's go ahead. Cuma kalau boleh janganlah ada perbandingan. Of course lah, tak ada orang suka diperbanding-bandingkan. Tak ada, saya pun tak suka. So dia cakap tapi dia cakap tapi kalau ada persamaan-persamaan tu, I nak tahu apa. Sebab contoh dia cakap nak tahulah Sarah buat apa, benda-benda yang best. Sebab dia boleh ikut, dia try tu buat nak bagi kita happy. So benda tu lah yang saya rasa macam kadang-kadang ya ke? Ada persoalan tu kan, ya ke? Tapi mesti ada sebab juga kan. Kalau betul alhamdulillah benda-benda macam tu lah. Tapi tengok masa berjalan macam mana, ada ke? Kalau ada alhamdulillah macam itu. Tapi mak nak sangat mak aku. Okey tu. Mak dah restu tu Ya. Dan itu tak boleh cerita. Dia full time usahawan ni? Dia usahawan. Dia ada buat produk sikit dan dia ada kedai. Dia ada restoran dekat Onse Maju. Itu business family dia juga. Dia tak involve dalam ni? Tak involve? Dia satu bot? Tak. Bagi satu pun. Kan? Dia mungkin kat sana ni mungkin katakan ada QA kepada orang ramai. Kat di luar sana. Yang masih lagi orang kata dekat orang komen tu macam faham. Setuju dengan pilihan. Faham. Apa nak dikatakan? Itulah dia. Saya percaya dalam kehidupan kita, dalam dunia ni memang kita ni kena terima. Ada orang suka kita, ada orang tak suka kita. Siapa pun ada benda tu. Jadi saya terima. Ada orang suka saya, ada orang yang tak berapa suka dengan saya mungkin. Tapi itulah dalam perkara ni saya mohon sangat kalau kita boleh bersangka baik dengan semua orang. Kalau kita boleh mendoakan yang baik-baik untuk semua orang. Jangan just macam terlebih-lebih sangat lebih baik mendoakan sebab saya pun macam awak semua juga nak bahagia dalam hidup ni, nak tengok anak-anak besar, nak rasa disayangi, nak tengok anak tu membesar dengan penuh kasih sayang. Semua orang nak macam itu. Jadi kita sama-sama doakan yang baik untuk semua orang. Ni yang tengok video ni,
Saya doakan awak pun menjalani kehidupan yang baik, ada rezeki yang baik, dimudahkan urusan, bahagia dunia akhirat. Itulah, doakanlah saya. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki pun alhamdulillah. Tapi kita bersangka baik aja dengan orang. Takut-takut nanti apa yang kita tulis tu nanti yalah kita tulis. Tapi ada lagi satu yang tulis juga. Yang sebelah kiri pun tulis juga kan. Tetapi terpulanglah kepada semua. Tapi kalau kita boleh sangka baik, masya-Allah, itu dahsyat lah. Amin. Okay, last question lagi tak ada ya? Dah. Okay, dan terima kasih. Jangan lebar. Tak, yang ni cerita penganjur bersama. Maksudnya Syed Yep. akan macam mana modal ke apa? Itu kalau secara teknikalnya terlalu detail. Tapi adalah pembahagian-pembahagiannya. Sebab memang penganjur bersama saya dengan juga Joe. So duduk sebab dia memang selalu buat event. Dia buat event-event yang besar. Cuma dia tak buat, maksudnya dia tak fokus dengan satu brand. So bila saya duduk cakap dia, why not kita buat satu brand yang kita boleh bawa dia jauh. Kita buat dia lama. So bila kita duduk, dan saya pula kebetulan kenal Erna dah lama. Lama sangat dah pun, dah banyak kali dah. Saya kenal suami dia juga. Dia cakap, bang, bila kita nak buat projek sama-sama. Sebab suami dia uruskan saya punya tag juga. So dia cakap, bang, cari benda-benda boleh buat sama-sama. Datang ini. Sebelum datang macam ni, saya cakap saya nak kena ada tim yang bagus. Saya cakap Joe, sebelum kenalkan Joe semua, duduk-duduk. Saya suka dia punya pandangan tu, saya suka. Pasal dia cakap, okey, kita buat benda yang dekat dengan rakyat dengan dia punya konsep. Cakap best lah, aku suka lah. Nak main bundle apa semua. Lepas tu nak buat jual booth pun tak mahal, tapi tempat baik, Bukit Jalil. Lepas tu cakap bukan kita nak buat, maksudnya kita nak buat shop sendiri, tapi kita boleh buat dan dapat support daripada big player. Itu satu benda yang tak mudah sebenarnya. Sebab yelah, expertise saya lain, expertise dia lain. Tapi expertise dia tu boleh ada art of speed, ada sneakers, apa lagi band apa player-player besar ni, bundle big player bundle. Sebab sekarang ni bundle pun tengah naik. Orang-orang meniaga bundle sekarang ni tengah shop meniaga. Lagi pula diorang ikut event ke festival ke, ada diorang shop meniaga dah. So dia dah makin meriah dah. So that's why itu yang terjadinya. Dan Brand yang ambil risiko tak betul. Tak risau kalau tak berjaya ke. Berani. Sebab kalau cakap berjaya tak berjaya, sebab saya pula nak cerita gagal, banyak kali gagal. Sebab tu dalam meniaga saya selalunya akan jalan je. And then buat. Lepas tu kita tengok result dia macam mana. Of course lah, dia ada macam takut ke, benda ni melibatkan benda yang sangat besar, tempat besar, vendor 300 lebih vendor. 300 lebih, apa-apa hal jadi berkicap kita. Tapi bila kita cakap okey, insyaAllah ada team power, and then kalau tak buat, selagi tak buat dia takkan jadi lah. Sebab saya pun daripada dulu berniaga, jalan je lah dulu, dia jadi tak jadi belakang cerita. Sebab saya dah biasa tak jadi. Tapi dalam kita gamble, kadang bila kita ada good planning, kita ada good team, saya selalu percaya benda tu insyaAllah jadi. Error akan ada, jalan je. InsyaAllah jadi. Sebab masa kita discuss for the second times dengan tim Joe dengan Erna, we almost hit 300 vendor yang dah masuk. And then ada lagi, rasanya ada sponsor-sponsor kecil kot yang masuk. So saya cakap baguslah, sebab dia cakap team. Macam kalau dulu pun saya buat Bubble Bee pun just because of team. Team yang bagus je, saya boleh lah move. Tu yang bila duduk dengan Joe, dengan Erna. Erna pula saya dah kenal lama dah, dan diorang dah berniaga, banyak benda berniaga dah pun. Saya cakap why not, buat je lah. Dan masa kita duduk tu pun, dia punya nampak tu dah bukan satu je. Dah nampak dah projection. Lepas tu okay, second kita buat kat sini app, 2 tempat, mana satu nak buat? Nak buat Shah Alam ke nak buat Seremban? Shah ada plan nak buat second ke? Ada. Sebab bila kita pegang vendor, and then bila kita boleh bagi something dekat orang, of course trust tu akan dah ada lah. So dah akan ikut je. Dan sebab tu capacity untuk buat selepas tu boleh. Maksudnya kalau kita nak buat tour sekali pun boleh. Kalau kata nak break market sampai nak pergi nak buat Sabah Sarawak pun boleh. So boleh. Macam bila dah tersibuk dah sibuk dengan buat acara ni, nyampai radio. So status pelawak ni sekarang macam mana?
Lama tak melawak dah kan? Itu dia. Kadang-kadang kan berat tau sebenarnya duduk sebagai status pelawak tu. Ngeri jugalah. Sebab tu saya kan sebagai penyampai kat radio pun tak adalah kita cakap kita nak kelakar sangat. Kita jadi penyampai radio. Tapi kalau cakap tadi tu pelawak kebetulan. Bukan kebetulan lah. Saya akan come out dengan program baru juga di Astro nanti insya-Allah. Tapi saya tak boleh beritahu detail. Tapi berkenaan dengan memang itu nak melawak. Itu memang nak melawak. Syuib cakap pasal penyampai radio kan. Yep. Ada juga orang yang cakap Syuib macam kurang sensitif dengan penyampaian. Ada soalan yang macam agak kurang tak menyenangkan. Contohnya macam Syuib cakap Syuib tanya directly kepada orang rumah sewa ataupun rumah sendiri. Jadi macam tu kurang. Faham. Kurang macam menyenangkan lah bagi saya. Okey, faham. Jadi apa? Menyinggung. Ada yang mampu, ada tak mampu. Okey, faham. Kita sebenarnya dekat Suria, kita topik-topik yang kita keluar, yang kita setuju untuk bincangkan pun sebenarnya ditapis juga oleh pihak atasan lah. So, kita duduk dengan produser juga. Dan bila kita tengok angle Suria ni dia lain sikit daripada Sinar ke radio-radio lain kan. So bila kita mula-mula saya terkejut macam angle dia macam ni Itu baru sebelah pagi tau. Belum sebelah petang. Sebelah petang lagi ngeri. Topik-topik dia lagi bukan kasar, dia lagi berat dan lagi dekat dengan kau-kaunya. So saya cakap macam gini dekat Suria. Sampaikan Suria boleh tanya, boleh buat, kita pernah buat topik berapa ada dalam akaun kau sekarang? Kau ada RM13. Okey, RM13 kau nak buat macam mana dengan RM13 tu untuk meneruskan kehidupan kau lagi. So kita pergi ke realiti. Dia bukan benda yang saya faham. Ada tapis, tengah tak tapis, takut sensitivity terlalu keras sangat ke kan. Tapi kita pergi to the reality yang paling real. Pasal saya pernah lalu saya cucuk duit dah sampai tahap tak boleh nak keluar duit 50. Kena cari bank BSN dia keluar boleh 10-10. Pasal nak 30 boleh keluar lagi ni, keluarkan 30. So benda yang real. So tapi pula saya merasakan yang kadang-kadang lah mungkin pendengar baru yang baru dengar Suria dia merasakan benda tu terlalu sensitif. Tapi sebenarnya pendengar Suria memang begitu pun, ada yang begitu. Dia boleh bincang any kind of topic walaupun sampai tahap rumah sewa ke rumah, dia memang macam tu memang. Tapi itulah dia Suria. Dia Suria lah saya radio yang saya duduk. Radio lain saya boleh kira berapa kali saya nangis. Suria kadang-kadang tak semena-mena. Isnin dah start nangis dah. Sebab caller tu. Nanti dia telefon, dia cerita pasal bapak dia sakit ni. Faham tak? Dia sendiri, saya jadi pelik. Dia rupanya Suria ni dia macam tempat dia memang ada benda aku nak luahkan, aku nak cakap. Aku nak nangis kat sini. Banyak kali saya jumpa dalam sebulan tu yang tiba-tiba je pemanggil tu sini yang nangis. Lain betul dengan radio lain. So saya rasa mungkin lah disebabkan kita punya angle kita yang dah pun bukanlah ditetapkan, maksudnya hasil perbincangan dengan top management, dengan producer, arah kita dalam membuat topik. Atau bagi saya pendengar-pendengar ni terlalu manja. Mungkin saya meletakkan tu adalah mungkin pendengar baru Suria. Saya yakin sebab saya kan tadi pernah kerja Taizo, pernah kerja pagi. Dia sampai Taizo cakap apa? Pagi dia berlapik lagi Cakap, maksudnya apa? Petang kita orang kalau ni kita dah bantai. Ada macam tu. Pasal dia di satu sebenarnya kadang-kadang diskusi yang sehat juga sebenarnya dalam radio tu. Cuma dia lebih rapat macam tu. Dia sampai macam tu. Memang kita pernah buat topik tau, berapa duit korang ada dalam akaun sekarang. Sebab masa itu kita buat hujung bulan. Kita faham 24 bulan memang hari para hidung ni kan. Tipu lah kalau tengah tak pernah lalu. Mesti tengah ada lalu sekejap lagi. Aku ada RM50 tu nak sampai ujung bulan macam mana kalau korang ada benda tu tengah lalu, cuba cerita. So bila orang cerita, kita rasa macam dia real gila. Kau betul lah, aku pun tinggal RM50 je ni. Tak tahulah, tapi kalau ada mungkin terlalu atau ada perkataan-perkataan yang sensitif ataupun tak ni sangat, minta maaf banyak jugalah. Sebab kita nak merasakan yang radio ni sebahagian daripada orang. Sebab tanpa dorang, tanpa pendengar radio takkan ada apa-apa pun. Sebab bukanlah benda yang mudah nak bagi orang masuk kereta je buka radio dan dengar
kita punya channel tak senang. So tapi hopefully dan cara pendekatan kita tu mungkin lah. Tapi tu lah, saya pun macam pelik juga. Suria ni ada satu radio yang peningkatan dia luar biasa. So bila saya duduk dalam dia, disebabkan pendengar-pendengar macam itulah, dekat dia sampai tahap macam tu. Maksudnya boleh cerita tahap macam tu dah sekali. Tapi mungkin itu adalah kekuatan dia sendiri.